perjanjian perkongsian itu agak terbuka, kalau perjanjian perkongsian itu agak terbuka, ini menyebabkan perjanjian itu akan menjadi infinity. Jadi perlu ada di antara rakan kongsi yang mungkin akan perlu meninggalkan. Jadi kat sini kita namakan dia determination of partnership at will, mengikut kehendak mereka. Jadi mereka boleh untuk menentukan sendiri bila-bila masa yang sesuai. Syaratnya ialah dengan pemberian notis. Kenapa notis? Untuk memberikan cukup persediaan supaya mereka tidak tinggalkan dalam keadaan mereka tak bersedia. Dan kenapa perkara ni perlu kita fahami? Kerana bila kita nak tinggalkan begitu saja, kita kemungkinan akan menyebabkan perjanjian atau perniagaan itu tidak dapat dijalankan dengan lancar. Kerana hakikatnya bila kita nak tinggalkan satu-satu perniagaan, kita akan ambil bahagian kita dalam perniagaan itu. Jadi bila kita ambil saja bahagian modal kita, itu akan menyebabkan perniagaan itu bukan boleh terjejas. Dan untuk kita fahami konsep modal tu bukan saja duit. Duit itu satu hanya daripada banyak ciri modal. Dan modal lain antara lain ialah termasuk goodwill, nama baik, mungkin intangible property yang termasuklah, so contohnya patent, trademark, copyright. Itu semua merupakan sebahagian daripada modal dalam perniagaan. Dan kalau seseorang meninggalkan dia punya perniagaan itu menunjukkan bahawa perniagaan itu mungkin akan pincang dan tak dapat nak diteruskan. Jadi itu yang kita perlu fahami, bahawa sesuatu perniagaan itu sebenarnya kalau dia bersifat perkongsian, dia adalah bergantung penuh banyak kepada perjanjian sesama mereka. Untuk teruskan, untuk berhenti, untuk menentukan yang mana harta perkongsian, yang mana bukan, itu semua akan ditentukan mengikut kehendak mereka. Dan kalau satu yang perjanjian itu sebenarnya telah ditetapkan tarikh tempohnya tamat, tapi nak diteruskan juga. Jadi penerusan itu kalau tidak dinyatakan sebaliknya, maknanya perjanjian lama akan terpakai. Dan ini perkara yang biasa berlaku dalam perniagaan yang berkaitan dengan perkongsian ini. Katakan A, B dan C, tiba-tiba C meninggal dunia, A dan B akan meneruskan perniagaannya. A dan B mungkin tidak perlu untuk masuk dalam satu perjanjian baru. Tapi hakikatnya mereka telah masuk secara teorinya perjanjian lain yang melibatkan A, B dan bukan lagi A, B, C. Jadi perjanjian itu sebenarnya terus dengan terma yang sama. Melainkan kalau dinyatakan sebaliknya. Dan kalau perniagaan itu diteruskan, ia bermakna dia akan menjadi sebuah perjanjian perkongsian yang boleh ditamatkan dengan kehendak mana-mana perkongsi. Kalau mana-mana perkongsi selepas ini menyatakan mereka nak berhenti, mereka boleh memberikan notis. So contohnya notis itu diberikan oleh A. Jadi dia akan nyatakan biasanya dalam perjanjian berapa lama notis itu, ataupun mungkin masa yang sesuai yang kita boleh anggapkan notis itu akan berlaku. Jadi pemberian notis ini sebenarnya kita kena fahami macam mana kita bukan saja dalam perjanjian, tapi kalau kita nak bekerja pun, bila kita nak berhenti, kita tak boleh berhenti sukati. Sebabnya kenapa? Kerana dia boleh menyebabkan perniagaan itu terjejas. So itulah dia apa yang saya boleh buatkan imbasan dan juga sebagai beberapa maklumat preliminary sebelum kita masuki tajuk dissolution of partnership. Dan untuk tajuk dissolution of partnership ni, dia kita boleh lihat section 37. Jadi
kalau saya boleh buat perbandingan sekejap dengan akta perkongsian. Akta perkongsian itu, akta syarikat ataupun PLT nanti. Kalau kita boleh lihat, perkongsian itu akan dihentikan berasaskan kepada persetujuan dalam kalangan ahli. Jadi ahli-ahli itu akan bersetuju untuk gangguan suara. Ahli-ahli akan bersetuju supaya perjanjian itu ditamatkan. Dia berbanding dengan sebuah syarikat. Sebuah syarikat dia akan ditutup kalau ada berlakunya proses kita namakan penggulungan atau winding up. Jadi penutupan syarikat dengan penutupan atau pembubaran perkongsian itu adalah dua perkara yang agak berbeza. Kerana untuk syarikat, kebanyakannya kita memerlukan mahkamah. Sedangkan untuk perkongsian dia tidak memerlukan mahkamah kerana dia adalah bersifat perjanjian yang datang antara ahli. Jadi dia sebenarnya dia berbentuk kita nak terminate, nak berhentikan apa yang telah kita setujui. So apa yang diperuntukkan di bawah akta, a partnership may be dissolved. Pertama, by the expiration, bila berlakunya tempoh tamat. Sama ada sama ada dia ditetapkan tempoh itu atau dengan memberikan notis. Dan itu yang kedua ialah sama ada berlaku kematian atau kebankrapan mana-mana rakan kongsi, ataupun apa yang berlaku kepada share-nya yang menyebabkan biasanya dia boleh menjejaskan perniagaan. Contohnya dia punya aset itu sepenuhnya telah dicagarkan di bank. Kalau bahagian share-nya telah dicagarkan di bank, itu menunjukkan bahawa seolah-olah perkongsi baru ialah pihak bank, walaupun dia bukan, tapi dia maknanya dia boleh campur tangan dalam urusan perniagaan. Jadi itu biasanya adalah salah satu sebab kenapa satu-satu perkongsian itu terbubar. Dan ada juga keadaannya dia dibubarkan disebabkan oleh satu klausa yang jelas yang mana memberikan hak mana-mana perkongsi untuk membubarkan kalau berlaku sesuatu kejadian ataupun peristiwa. So ini merujuk nanti contohnya kalau ada salah laku atau kemungkinan ada perkara-perkara lain yang dinyatakan dalam dia punya terma. Jadi inilah sebab-sebab kenapa sesebuah perjanjian perkongsian itu mungkin boleh ditamatkan. Baik. Selain daripada sebab-sebab itu, ini adalah antara sebab lain yang mungkin boleh menjadikan alasan pembubaran, iaitu pertama disebabkan oleh illegality ataupun perjanjian itu menjadi tak sah. So ada banyak sebab satu perjanjian itu tiba-tiba menjadi tidak sah. Contohnya lah, kalau tiba-tiba perniagaan itu menjual sesuatu benda yang diharamkan, contohnya. Yang sebelum ni tidak diharamkan tapi tiba-tiba diharamkan. Jadi perniagaan itu dengan sendiri menjadi tidak sah. Itu contoh saja. Dan ini yang nombor 5 ni yang akan kita bincangkan secara panjang lebar, iaitu pembubaran disebabkan oleh campur tangan mahkamah. Kita memohon untuk mendapatkan dekri daripada pihak mahkamah, deklarasi bahawa perjanjian perkongsian itu tidak lagi wujud. Jadi kita akan lihat nanti alasan-alasannya. Ataupun dia boleh datang daripada seorang arbitrator kalau ia diperuntukkan di dalam perjanjian. Mungkin dalam perjanjian tu kalau ada berlaku apa-apa pertelingkahan atau salah faham, kita bawa kepada pengetahuan arbitrator untuk menyelesaikan. Mungkin pihak penimbang antara selepas itu memutuskan bahawa perjanjian perkongsian tak boleh diteruskan. So, itu artinya
Mereka sebenarnya kembali kepada perjanjian. So, kita lihat dulu yang pertama, 37 yang pertama ya. Subject to an agreement between the partners, a partnership is dissolved if entered into for a fixed term by the expiration of that term. Itu yang pertama. A atau B, if entered into for a single adventure or undertaking by the termination of the adventure or undertaking. So, contohnya kalau satu perkongsian tu khusus untuk buat satu projek saja. Contohnya untuk menyiapkan jambatan atau nak membuat satu kantin. Perjanjian itu hanya merujuk spesifik kepada satu projek yang tertentu, a single adventure or undertaking. Jadi perjanjian itu akan tamat sebaik saja tamatnya projek. If entered into for an undefined time by any partner giving notice to the other partners of his intention to dissolve the partnership. Ini rujuk pada seksyen 34 pula. Artinya kalau dimasuki pada satu masa yang tidak ditetapkan, artinya dengan hanya cara memberikan notis. Hanya notis yang boleh menyebabkan satu perjanjian itu ditamatkan. So ada mungkin beberapa kes yang mungkin kita boleh rujuk berkaitan dengan perkara ini. Saya suka untuk menggawa dahulu perhatian kepada Carmichael and Evans. So notis kat sini merujuk kepada satu peristiwa dan ditetapkan peristiwa itu di dalam perjanjian. So dalam Carmichael and Evans ni, mereka ni menjalankan perkongsian sebagai penjual kain, draper sebagai penjual kain. Jadi sebagai penjual kain, mereka diharapkan menjalankan perniagaan dengan penuh integriti, begitu. Sebabnya penjual kain dia mungkin boleh untuk salah kira ataupun dia boleh untuk mengambil bahagian yang bukan miliknya. Jadi dalam kes Carmichael and Evans ni disebutkan dalam satu klausa dengan jelas disebutkan kalau mana-mana perkongsi telah melanggar perjanjian dengan melakukan flagrant breach atau pelanggaran yang sangat menjolok mata, yang terlalu melulu, pelanggaran yang terlalu ketara, flagrant breach terhadap mana-mana tanggungjawabnya, maka ahli perkongsian yang lain boleh untuk memberikan notis bagi membubarkan perkongsian itu. So kalau kita lihat dalam perjanjian dalam kes ini, dia sangat bersifat umum dan apa yang berlaku dalam satu hari kepada seorang rakan kongsinya, dia telah menaiki sebuah kereta api, tapi dia menaiki tanpa membayar tiket. Dia telah kemudian tu tertangkap dan telah disahkan, disabitkan kesalahannya lah. Artinya dia kena bayar denda dan sebagainya. Jadi bila rakan kongsi yang lain mendapat tahu mengenai kedudukan ini, dia pun menghantar notis kepada rakannya tadi untuk membubarkan perkongsian. So, kalau kita lihat di sini, apa kaitan di antara menjual kain dengan menaiki kereta api tanpa tiket? Itu macam dua benda yang agak sama sekali tidak ada kaitan. Tapi dalam klausa itu oleh kerana dia telah memberikan hak seumpama itu kepada seorang rakan kongsi, maka ia boleh dilakukan dengan memberikan notis. Jadi notis itu bersifat, kalau kita katakan bukan notis untuk berhenti, tapi notis untuk membubarkan. So notis untuk membubarkan. So itu yang berlaku dalam kes Carmichael and Evans. Ini satu lagi kes yang saya rasa
boleh untuk kita bincangkan di sini, iaitu MacLeod and Dowling. So MacLeod and Dowling ni kes yang kes-kes yang lama-lama. Sebabnya saya katakan prinsip-prinsip ni dibangun dalam tempoh yang lama dan dia telah diguna pakai sehingga Akta Perkongsian sebenarnya reflect atau merupakan kodifikasi bagi prinsip-prinsip yang terbina. Jadi dalam kes MacLeod and Dowling ni ada dua orang peguam cara, kalau di UK disebut sebagai peguam cara. Dia menyebut bahawa kalau mana-mana rakan kongsi meninggal dunia, maka rakan kongsi yang masih lagi meneruskan perniagaan itu akan berhak kepada kesemua nama baik dan juga perniagaan perkongsian itu. So ini bermakna kalau contoh macam contoh seseorang tu dah ada dia punya goodwill, ataupun kita katakan dia telah membina dia punya nama baik tu sekian lama, maknanya dia boleh gunakan bagi orang yang telah meninggal dunia. Kerana bila berlaku kematian salah seorang rakan kongsi. Tapi dalam masa sama bila kita lihat ini memberi gambaran kepada waris si mati, dia mungkin akan menyebabkan kehilangan. Jadi dia tak dapat mewarisi. Jadi nak jadikan cerita, MacLeod dia jatuh sakit dan mungkin dia tahu pun dia tak boleh nak hidup lama dan dia rasa perjanjian itu tidak menyebelahi dia. Jadi dia berikan notis. Dan notis itu dihantar melalui pos. Dan keesokan paginya notis itu sampai kepada si rakan kongsi yang satu lagi. Tapi sebelum sampai berlaku kematian. So berlaku kematian MacLeod. MacLeod telah meninggal dunia, tapi notis yang dihantar tu sampai keesokan paginya. Jadi dia mati waktu dikatakan pukul 3 lebih, artinya AM, dan sampai, artinya bila sampai je kat office, notis tu sampai, artinya dia sudah tiada lagi. Yang menjadi soalan kat sini kemudian ialah bagaimana kita nak menentukan siapa yang mana dahulu nak menjadi penentu kepada pembubaran. Adakah notis ataupun kematian? Kalau mungkin kamu semua boleh ingatkan apa yang berlaku dalam kontrak, bagaimana? Boleh apply poster dulu. Ya? Bagaimana? Saya pakai prinsip poster rule untuk notis. Ya. Okey, mungkin kamu ingat poster rule ya. Bila kita post saja maksudnya telah berlaku acceptance ya. Begitu kan? Tapi dalam kes notis ini artinya dia kena sampai. Jadi itu yang mahkamah putuskan ya. Jadi kat sini ada sedikit kelainan lah dengan apa yang berlaku dalam prinsip kontrak. Sebab notis itu maksudnya pemberitahuan, dia kena sampai ke pengetahuannya betul-betul, artinya kena sewaktu ditentukan sampai. Jadi kat sini maknanya kematian itu berlaku dahulu. Kematian itu berlaku dahulu. Artinya bila kematian itu berlaku dahulu, yang mana perjanjiannya telah ditetapkan, rakan kongsi yang seorang lagi itu bolehlah untuk mewarisi ke semua perniagaan dan nama baiknya. So itulah kadang-kadang bila kita merangka satu-satu perjanjian tu, kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita ni mungkin kemudian hari akan menimbulkan silap faham seperti inilah. Okey, so itu antara beberapa kes yang saya boleh bincangkan. So ini dalam satu lagi kes
Kesnya hanya ilustrasi sajalah, tapi bolehlah untuk kita bincangkan. Ini kes daripada Singapura tahun 90, tahu Arif NU. Dia berkaitan dengan dua orang pekongsi yang memang sudah berselisih faham. So bila mereka saling berselisih faham, mereka masing-masing bertindak untuk pertama mendapatkan dia punya hak untuk perniagaan. Yang kedua, mereka saling sesama seolah-olah nak menghalau lah akan kongsi daripada meneruskan perniagaan. Jadi yang menjadi soalan kat sini ialah ada beberapa perkara yang telah dibuat berhubung dengan writ dan statement of claim yang dikeluarkan, iaitu satu legal document yang dikeluarkan. Yang menjadi soalannya bila kita nak tentukan tarikh, dia dikeluarkan oleh you. Jadi kita nak tahu bila tarikh sebenarnya ia dianggap sebagai notis. Kalau kita kata writ dan juga statement of claim itu, nota tuntutan ataupun penyata tuntutan yang diberikan, adakah pada masa ia disediakan atau pada masa ia difilekan. So kat sini kalau kita perhatikan kes Arif ni dengan kes McLeod ni agak berbeza. Sebab di dalam kes ini dikatakan tarikh dia disediakan itu sudah menunjukkan dia satu notis. Jadi artinya notis itu telah berlaku semenjak daripada tarikh dia disediakan, bukannya tarikh dia menerima. So dia macam ada sedikit berbeza dengan McLeod dan Dowling. So tapi kita melihat kepada fakta, ini adalah legal document, yang ini adalah notis surat biasa. So itu ada beberapa ilustrasi lah saya katakan untuk memberikan gambaran apa yang berlaku. Tapi kadang-kadang saya tak dapat rasa kadang-kadang kes-kes ni menarik untuk dibincangkan juga. Ni kes daripada Malaysia, Tan Kok Cheong and Loh Pui Heng. Dia berkaitan dengan 4 orang rakan kongsi. 4 orang rakan kongsi telah menjalankan perniagaan sehingga satu masa 3 daripada mereka bercadang untuk menubuhkan syarikat. Jadi dia rasa perkongsian bukan satu platform yang sesuai lagi untuk menjalankan perniagaan itu. Mereka mengubahnya kepada syarikat sendirian berhad. Tapi ini berlaku di luar pengetahuan salah seorang rakan perkongsi yang lain. Jadi rakan perkongsi yang telah tidak dimaklumkan itu tiba-tiba hanya mendapat tahu bila syarikat itu telah ditubuhkan. Jadi kalau kita bayangkan kita berada di situasi itu, pasti masih tak puas hati kan. Jadi apa yang kita lihat berhubung dengan perkara ini ialah dia tidak dimaklumkan. Artinya notis tidak diberikan berkaitan dengan pembubaran. Jadi apa yang diminta kemudian itu ialah dia memohon supaya kesemua bahagian itu di-accountkan kepadanya. Of course lah dia akan dapat. Dia akan dapat sebabnya kerana dia berhak untuk mendapat pemakluman. So notis ni adalah sesuatu yang sebenarnya hanya boleh dibuat, hanya satu cara yang boleh dibuat apabila sesuatu perjanjian perkongsian itu tidak menyatakan bila tamat tempoh perjanjian. So, dan ini satu peruntukan lain yang kita telah bincang sedikit sebanyak dalam McLeod tadi, iaitu kematian adalah satu sebab. Kematian adalah merupakan satu sebab alasan kenapa satu perjanjian perkongsian itu tamat atau bubar. So every partnership is dissolved as regard to all other partners by death, kematian, atau berlaku kebankruptan. Kebankruptan ini akan menyebabkan si bankrupt tidak mempunyai kapasiti dalam menjalankan perniagaan. Kerana dia tak boleh punya harta, dia tak boleh pegang akaun, dia tak boleh, of course, artinya dia dah hilang kapasiti dia sebagai seorang
yang boleh mempunyai kapasiti berniaga, dan itu merupakan alasan ataupun charge. Artinya ini charge ini adalah berhubung dengan kalau tindakan seseorang rakan kongsi itu mencagarkan atau meletakkan hartanya di bawah charge yang boleh menyebabkan hak terhadap harta perkongsian itu akhirnya boleh tertakluk kepada pemegang caji ataupun pemegang charge lah. Contohnya bank. So pihak bank mungkin boleh untuk campur tangan. Jadi kat sini itu juga merupakan satu alasan. Tapi kalau kita berbincang mengenai kapasiti tadi, bagaimana dengan orang yang tiba-tiba menghadapi masalah, contohnya dia dah tak boleh ingat lagi dia mentiar, ataupun dia tak boleh lagi menjalankan, kapasitinya hilang kerana dia dah tak boleh lagi berjalan atau dia dah terpaksa mungkin lumpuh, hanya duduk saja. Itu bagaimana kedudukannya? So kat sinilah baru kita katakan perlunya satu campur tangan mahkamah yang kita akan bincang nanti. So sebabnya kat situ penentuan kapasiti itu adalah sangat subjektif. Jadi kalau bankruptcy ni kita boleh tentukan, death ni kita boleh tentukan. Tapi kalau seseorang tu tiba-tiba menjadi, contohnya terlibat dengan kemalangan, dia tak boleh berjalan. Adakah dia tidak boleh menjalankan perniagaan? So itu artinya satu perkara yang subjektif lah. So ini peruntukan yang lain. A partnership is in every case dissolved by the happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on, or for members of the firm to carry on in a partnership. So ini perbincangan ini adalah berkaitan dengan bagaimana sesuatu perniagaan itu kemungkinan boleh menjadi tidak sah. Dan tidak sah itu disebabkan oleh boleh menjejaskan bagaimana kita boleh untuk menjalankan perniagaan itu terganggu. So apa yang berlaku contohnya dalam R and Kupfer. So kalau kita lihat ni, R ni artinya kalau kat Malaysia ni kita sebut biasanya kes-kesnya adalah PP lah. Ni Regina. Artinya PP, Public Prosecutor. So itu cara Malaysia meletaklah. Ini kes yang artinya berkait dengan jenayah. So apa yang berlaku, dia berhubung dengan perkongsian yang berlaku yang terjalin antara dua orang nationality atau mempunyai kewarganegaraan yang berbeza. Dan ini berlaku pada masa Perang Dunia Pertama. Jadi yang satu dari Jerman, yang satu dari UK. Dan pada masa itu mereka sedang berperang. Kita tahu dia berperang. Jadi mereka ni enemy. Jadi bila mereka enemy, secara teorinya kita tidak boleh untuk menjalankan perniagaan dengan enemy. Jadi bagaimana kita boleh membenarkan satu perniagaan itu mereka menjalankan perkongsian sedangkan mereka daripada negara yang sedang bermusuh. So itu yang berlaku dalam R and Kupfer. So dalam Hajil and Yates pula, ia berkaitan dengan solicitors ataupun peguam cara. Mereka telah menjalankan perniagaan, kedua-dua mereka ni sebagai peguam cara, tapi salah seorang daripada mereka gagal untuk memastikan dia punya sijil amalan guaman dia tu sah. Artinya dia telah tamat tempoh. Dan bila kita gagal untuk memperbaharui macam road tax, kita punya lesen memandu, contohnya begitu, dia menjadikan apa yang kita buat itu sebagai tak sah. Artinya mereka meneruskan perniagaan secara tak sah. Dan ini
menjadikan alasan untuk seorang lagi rakan kongsi memohon supaya perkongsian ini ditamatkan, dan ini diperuntukkan di bawah Seksyen 36. So a partnership is dissolved kerana berlakunya sesuatu perkara yang menyebabkan perniagaan itu menjadi tak sah untuk diteruskan. So itu yang berkaitan dengan apa yang boleh ditentukan oleh antara rakan kongsi tanpa memerlukan campur tangan mahkamah. Artinya campur tangan mahkamah hanya diperlukan untuk kes interpretasi. Tapi mahkamah tidak perlu untuk diberikan budi bicara. Artinya kita tidak perlu memerlukan pihak mahkamah untuk menentukan sama ada perkongsian itu terus atau tidak. Ya, itu adalah hak rakan kongsi untuk menentukannya. Tapi ada pula peruntukan yang memang disebut secara jelas dalam kita punya akta perkongsian bahawa pembubaran itu boleh disebabkan oleh perintah mahkamah. So, caranya ialah kita lihat on application by a partner. Jadi biasanya akan ada permohonan. Permohonan ini biasanya datang daripada mana-mana rakan kongsi. Kenapa mereka memohon? Inilah dia alasannya. So ini yang macam saya sebut tadi. Alasan ini adalah berhubung dengan selalunya macam saya dah gambarkan tadi, dia berkait dengan kita punya capacity ataupun ya, kemahiran ataupun kebolehan kita untuk jalan perniagaan itu mungkin terjejas akibat berlakunya sesuatu perkara. So antara perkara-perkara itu ialah ini mental disorder, artinya dia dah tak boleh ingat lagi ke, atau dia dah tiba-tiba kena pergi hospital bahagia ke atau sebagainya. Dan itu ia berkaitan dengan permanent incapacity, artinya kekal, satu kecacatan yang tiba-tiba berlaku secara kekal. Yang seterusnya ialah apabila ada dalam kalangan rakan kongsi itu menjalankan sesuatu perkara yang boleh menimbulkan prejudis kepada perniagaan. Ini artinya perkara ini kalau kita tak letakkan dalam klausa perjanjian, contohnya macam Carmichael and Evans tadi, ingat tak Carmichael tu yang berhubung dengan tiket, flagrant breach dan tiket tak dibayar. So itu mungkin merupakan satu bentuk kondak ataupun tata laku yang boleh menimbulkan prejudis kepada perniagaan. Jatuh yang seterusnya adalah berlaku pelanggaran yang secara berterusan terhadap terma perjanjian perkongsian. Mungkin ada beberapa perkara dah ditetapkan tetapi diterus langgar. Kita akan lihat nanti ilustrasi bagaimana mahkamah menjalankan budi bicara ini. Dan seterusnya perkongsian itu diteruskan dalam keadaan dia terus kerugian. Kalau kita dah tahu tak untung, kenapa perniagaan itu nak diteruskan lagi? So dari mana nak datang duit? Begitulah. Dan akhir sekali ni blanket clause. Pembubaran itu dibuat disebabkan adil dan saksama. Jadi artinya kadang-kadang bila kita letakkan sesuatu secara spesifik, mungkin akan menyukarkan nanti kemudian kalau berlaku peristiwa yang mungkin di luar apa yang kita telah letakkan. Jadi ini adalah satu blanket clause yang membolehkan apa juga kemungkinan yang mungkin dipikirkan wajar dan sesuai. So mental disorder, when a partner is found lunatic or is harmed to the satisfaction of the court to be permanently unsound mind, in either of which cases the application may be made as well as on behalf of that partner by his committee or next friend or person having title to intervene as by any other partner.
kalau kita perhatikan di sini di ujungnya ni, dia memberikan hak itu, artinya orang yang gila sendiri, orang yang dah unsound mind itu, orang yang sudah hilang kapasiti mentalnya itu, dia boleh untuk membubarkan perkongsian. Tapi digunakan bahasa sini, of course lah, orang gila macam mana nak pergi mahkamah kata ni, boleh lah macam tu. Tapi artinya kita kena ada sertifikat kita gila. Jadi bila kita buat begitu, menjadi macam mana orang nak percaya kan. So perkongsi itu ataupun rakan kongsi yang lain, either in which case the declaration may be made as well as on behalf. So kat sini apa yang berlaku ialah orang ini boleh untuk diwakili dan memohon kepada mahkamah bahawa perkongsian itu tak dapat nak diteruskan. Of course lah, bila kita dah unsound mind, atau mungkin kalau tak unsound mind pun artinya ada ciri-ciri dah tak boleh untuk menggunakan lagi kapasiti pemikiran kita. So dia menjadi sebab lah kenapa sesuatu perjanjian itu perlu untuk ditamatkan. Permanent incapacity. So kita lihat di sini, permanent incapacity ni maksudnya satu ketidakbolehan untuk jalan perniagaan itu berlaku secara kekal. Mungkin kecacatan yang kekal, dan kecacatan itu mungkin adalah disebabkan anggota badan atau sebagainya, yang mana dia kekal sifatnya. Dan digunakan perkataannya sini other than the partner swing, artinya selain daripada partner itu sendiri. Maknanya kalau kita cacat, bagi mereka yang contohnya rakan kongsi itu tiba-tiba menjadi hilang tangannya atau kakinya, penglihatan atau sebagainya, dikatakan permanent, dia tidak boleh untuk dirinya sendiri memohon untuk membubarkan. Jadi maknanya kat sini bukan dia tak boleh, maknanya bukan hak dia. Bukan hak dia untuk membubarkan. Yang nak dibubarkan ialah rakan kongsi yang lain. Ya. Sebabnya kenapa kat sini? Kat sini dia memberikan, artinya kita tidak mahu untuk menyisihkan ya, mereka yang tiba-tiba telah menjadi cacat ni. Ya. Contohnya kalau seseorang tu tak boleh jalan. Seseorang tu tak boleh jalan tu mungkin benda yang fenomena yang baru. Ya. Kalau tak ada kemalangan pun mungkin dia ada penyakit sebenarnya. Jadi kita tak mahu ada diskriminasi. Jadi kalau perkara ni nak diputuskan, dia perlu dibawa ke mahkamah. Tapi hak untuk rakan kongsi yang lain ialah dia tidak boleh pula untuk dinafikan hak mereka membubarkan perkongsian kalau mereka rasakan perniagaan itu tak dapat diteruskan. Kalau perniagaan itu contohnya memerlukan kebolehan anggota badan, contohnya nak buat pertukangan ataupun yang melibatkan memang fizikal. Jadi bagaimana perjanjian itu atau perniagaan itu nak diteruskan? So itu logiknya di sini. Baik, seterusnya, when a partner other than the partner swing, perkara yang sama digunakan. Cara draftingnya itu kita lihat, has been guilty of such conduct as, in the opinion of the court, regard being had to the nature of the business is calculated to affect prejudicially the carrying on of the business. So, kalau kita ambil kes Michael and Evans tadi, dia letakkan di dalam terma perjanjian. Tapi kalau katakan dia tak letakkan dalam terma perjanjian, dia sebenarnya mungkin boleh menjadi salah satu alasan kenapa perjanjian perkongsian itu mungkin boleh untuk ditamatkan. Tapi dalam masa sama dia tidak membenarkan untuk mereka yang melakukan perkara yang tak senonoh ni untuk sendiri membawa kes tu.
Jadi dia bukan menjadi alasan untuk kita buat tak betul, kita tinggalkan perkongsian. Jadi kita ada hak pula untuk membubarkan. Ingatkan kembali bahawa perkongsian itu adalah satu perjanjian. Dia mempunyai implikasi kalau perjanjian itu kita tak teruskan, kita terminate perjanjian itu. Jadi dia menimbulkan implikasi yang sebenarnya kita tak mahu dia menjadikan hak pula bagi orang yang melakukan sebab untuk perjanjian itu ditamatkan, ataupun orang yang tak buat tak betul itu sendiri yang nak tamatkan perjanjian, seolah-olah dia ada niat tak baik. Sebab tu dia katakan when a partner. So when a partner other than partner swing has been guilty of such conduct. Okay, ini dissolution by order of court. Persistent breach of the partnership. Again, dia gunakan perkataan ni. When a partner willfully or persistently commits a breach. So, sama juga macam bagaimana B, C dan D tadi digubal. Ada rakan kongsi yang tiba-tiba melakukan breach, artinya dia menjadi alasan untuk perjanjian itu ditamatkan. So persistent breach ni maksudnya kalau kita katakan dia tak boleh untuk buat pinjaman, tapi seringkali apa yang berlaku ialah dia selalu sign untuk menerima supply. Dia sendiri tentukan katakan berapa banyak contohnya supply diberikan, tapi dalam keadaan dia tidak membayar. Jadi kalau firma contohnya berhutang tapi tanpa kebenaran ahli yang lain, authority, itu maksudnya dia persistent breach. Contohnya begitulah. Itu contoh saja. So maknanya kat sini dia menjadikan satu alasan untuk perjanjian itu dibubarkan. So ini when the business of the partnership can only be carried on at a loss. So kalau satu perniagaan itu dibuat tapi hakikatnya dah tak pernah boleh untung. So kita nak tentukan satu perniagaan itu untung tak untung tu artinya bukannya melihat kepada dia niaga apa, tapi lebih kepada bagaimana cara dia menjalankan sesuatu perniagaan itu. Ia berhubung dengan strategi. Mungkin orang kata sekarang kalau berniaga, kalau jual pelitup muka itu merupakan satu bentuk perniagaan yang baik sekarang. Artinya masa berubah, keperluan berubah, permintaan berubah, jadi strategi pun kena berubah. Kalau sekarang orang tiba-tiba kata nak buka perniagaan penerbangan mungkin, atau nak buka perniagaan hotel, itu mungkin sesuatu yang sebenarnya sekarang tidak, tapi bukan maksudnya perniagaan itu tidak menguntungkan. Perniagaan itu boleh jadi akan menguntungkan kemudian hari. So ini dalam kes contohnya Handyside dan Campbell, dia memberikan interpretasi bagi kes 37E ini. Firma ini adalah berkaitan dengan perniagaan kapal yang mengangkut barang tu. Dia mengangkut barang dan meletakkan kat kapal dan ataupun daripada kapal nak turunkan ke darat, begitulah. Itu jenis perniagaan yang dibuat. Dan dia katakan bahawa perniagaan mereka jalankan ni memang dah tak menguntungkan. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, dia salah seorang rakan kongsinya memohon untuk mengatakan bahawa mereka tak boleh nak teruskan perniagaan. Sedangkan rakan kongsi yang lain kata perniagaan itu sebenarnya tak ada masalah pun. Yang menjadi masalahnya dia sendiri. Diri dia sendiri yang tiba-tiba merasakan bahawa dia tak mau teruskan perniagaan itu. Jadi kalau kita lihat balik perjanjian perkongsian, itu merupakan satu bentuk
pecah kontrak lah. Sebab dia melanggar perjanjian perkongsian untuk menjalankan perniagaan. Tapi alasannya dia kata dia tak menguntungkan. So, kata rakan kongsi yang lain, apa yang berlaku ialah perniagaan itu bukannya tak menguntungkan, tapi penglibatan plaintiff dalam kes itu nampaknya boleh sepatutnya dibaiki atau dipertingkatkan. Jadi salahnya datang daripada pihak plaintiff sendiri. Dia sendiri tak datang, dia tak sendiri tak datang bertugas dan sebagainya. Dia sendiri yang malas untuk menjalankan perniagaan itu. Tiba-tiba dia kata perjanjian itu patut dibubarkan. Jadi itu tak adil untuk rakan kongsi yang lain. Dan whenever in any case circumstances have arisen which in the opinion of the court rendered it just and equitable that the partnership be dissolved. So ini dalam keadaan yang open ended, tentunya kita serah saya pada mahkamah menggunakan budi bicara mereka berdasarkan kepada apa yang mereka fikirkan, just and equitable. In the opinion of the court, render it just and equitable. So, ini merupakan satu yang saya katakan tadi, blanket clause. So, Re-Energy Tobacco Company Limited. Kalau tengok nama kes ni, Re-Energy Tobacco Company, maksudnya kat sini ni syarikat. Bila ada perkataan company dan limited ni, ini syarikat, bukannya perkongsian. Tapi kenapa kes ni dirujuk? Dia memberikan interpretasi mengenai bagaimana klausa ni mungkin boleh digunakan. Dan dalam kes ni dia menyerupai satu perkongsian pun. Artinya, dan rujukannya itu adalah kepada seksyen ini. Rujukan kes ni adalah kepada seksyen ini. So, apa yang berlaku? Ada dua orang pemegang shareholder dalam kes ni. Mereka saling tidak bertegur sapa. Artinya ada perkara yang menyebabkan mereka dah tak boleh lagi untuk menjalankan perniagaan secara bersama. Dan sehingga kan kalau ada komunikasi itu hanya boleh dibuat melalui orang tengah, iaitu sekretari syarikat. Dan mereka tak boleh untuk maknanya duduk semeja pun untuk membuat mesyuarat dan sebagainya. Jadi bagi kedudukan yang seumpama ini, kalau kita nak teruskan perniagaan juga, maknanya perniagaan itu memang tidak lagi kemungkinan boleh dijalankan. Tak mungkin kalau hakikatnya mereka dah saling tidak bertegur sapa. So, ini merupakan analogi bagi kes-kes yang seumpama ini kalau berlaku dalam perkongsian, artinya dia tak boleh untuk atau menjadikan alasan untuk perkongsian itu dibubarkan. Baik, so itu berkaitan dengan alasan-alasan pembubaran. So kita selepas ni, kita akan melihat pula apa yang akan berlaku selepas perkongsian itu terbubar. So sedikit saya nak recap apa yang telah kita bincangkan setakat ini. Hak untuk membubarkan itu adalah akhirnya diberikan secara teorinya, prinsipnya diberikan kepada pihak rakan kongsi sesama mereka. Ingat, what is a partnership? A partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit. Maknanya terpulang pada mereka sendirilah akhirnya yang akan mengatakan bila patut dibubarkan. Jadi seperti mana perjanjian biasa, kita kena menghormati perjanjian. There is a sanctity of the agreement. Satu perjanjian itu hanya boleh dihentikan kalau dia ada sebab yang munasabah. Jadi sebab-sebab ni yang kita bincangkan. Selalunya ia datang sama ada berlaku peristiwa ataupun at will dengan pemberian notis, ataupun dia juga boleh berlaku apabila mahkamah terpaksa campur tangan
untuk kes-kes yang mungkin menentukan atau memerlukan pembabitkan mahkamah dalam membuat keputusan. Contohnya nak menentukan apa makna incapacity, apa makna pelanggaran yang berterusan, apa makna tak boleh buat untung. Itu artinya perkara-perkara yang terpaksa kita serahkan kepada mahkamah untuk sama-sama membuat keputusan untuk memutuskan bagi pihak kita. So kita ambil dulu rehat mungkin dalam kurang 5 minit. Saya akan sambung dengan perbincangan seterusnya.
Baik, boleh kita sambung rasanya. Baik, untuk kita melihat pula seterusnya ialah perbincangan berkaitan dengan apakah yang akan berlaku selepas satu-satu perkongsian itu dibubarkan. Jadi dia banyak menyentuh mengenai pertama, bagaimana dengan agensi yang berlaku di antara rakan kongsi. Kita dah lihat ada autoriti atau kuasa seseorang rakan kongsi untuk mengikat rakan kongsi yang lain. So bagaimana kedudukan itu? Dan setakat mana pula kuasa atau hak tanggungjawab seseorang rakan kongsi untuk masih lagi menggunakan dia punya kuasanya dalam perkongsian. Kita juga boleh melihat dari sudut itu. Dia boleh membabitkan third party, pihak ketiga. Dia membabitkan perhubungan sesama rakan kongsi. Dan dia kali ini juga membabitkan pihak waris. Jadi pihak ketiga dengan hutang dia atau tuntutannya, pihak sesama rakan kongsi dengan hak untuk menuntut apa yang mereka boleh tuntut di bawah perjanjian, apa yang mereka boleh dapatkan dan bahagian mereka dalam perniagaan, dan juga tuntutan daripada waris. Jadi dia berhubung juga dengan pembagian harta dan juga harta yang paling susah untuk ditentukan ialah yang bersifat intangible. Contohnya ia berkait dengan goodwill. Kalau nama baik itu telah dibina sekian nama, berasaskan pada nama, dan nama itu kita teruskan. So, apa daripada nama? So, nama adalah segala-galanya. Kadang-kadang namanya lebih gemilang daripada orangnya sendiri. Itu yang berlaku dalam perniagaan kan. Nama tu dijadikan satu bentuk yang menjadi penarik. Sedangkan orangnya tu mungkin masih ada ke tidak ada ke kita tak tahu. Banyak bentuk perniagaan seperti itu. So, nama adalah satu perkara yang penting untuk penjualan. Kita namakan dia sebagai, ataupun kalau bukan nama dia, contohnya pada tagline dia, pada patent dia, pada copyright, hak cipta dia dan sebagainya. Kalau satu perniagaan itu kita gambarkan dia menjual, katakan kita katakan dia menjual makanan, selalu orang sebut kan. Untuk jadi contoh, kita jual makanan, dia ada trademark dia tertentu. Kadang-kadang makanan itu bukan sedap mana, tapi ada trademark tertentu yang menjadikan dia tu pelaris. So itu yang kita nak lihat dalam satu perkongsian tu. Kadang-kadang benda-benda macam ni yang menjadi pertikaian. So sebenarnya banyak contoh lah dalam dunia nyata ni. Berapa ramai sebenarnya rakan kongsi dalam firma guaman pun sebenarnya dah tak wujud, tapi firma guaman tu masih lagi nama yang ada ya. Rakan kongsinya dah berubah tapi namanya tu masih lagi nama yang sama seperti dahulu ya. So begitulah. Okey, satu lagi perkara yang saya tadi tak tersebut ya, tapi sebenarnya mungkin kita boleh fikirkan ya, berkaitan dengan notis tadi ya. Ini mungkin kamu dah bincang dalam kontrak ya, apa yang akan berlaku. Kalau sekarang ini kebanyakan notis kita boleh gunakan media sosial dan dia berlaku serta-merta. Dia tak memerlukan jarak masa untuk sampai. Dia boleh berlaku serta-merta. So adakah dia telah disampaikan atau tidak. So kita buat notis, kita biasanya sampaikan boleh dengan pelbagai platform. Kita boleh gunakan WhatsApp, kita boleh gunakan mungkin email, kita boleh gunakan mungkin lain-lain termasuk Facebook dan sebagainya. Boleh bila kita nak katakan dia telah sampai dan bila kita nak katakan
notis itu telah sempurna. Adakah notis begitu boleh diterima? So itu perbincangan yang mungkin menjadi perbincangan sampingan. Kita perlu lihat daripada prinsip asas yang ada ni. Tapi kalau kita nak lihat sekarang ni, artinya kalau dia dah kata dia terima, tapi tiba-tiba dia nak kata penerimaan tu tak dibuat secara formal, itu artinya pertikaian itu adakah sah dan boleh kita bawa ke mahkamah. So itu apa yang kita boleh lihat lah daripada perkembangan ni. Tapi so far artinya dalam undang-undang perkongsian ni masalah itu tidak dibangkitkan lagi. So mungkin kita akan teliti nanti perkembangannya, tapi saya percaya kita akan ikut saja apa yang telah mungkin kita sama-sama percayai lah. Dan atau nak cara terbaik ialah letakkan dalam perjanjian. Artinya communication by electronic communication is effective as if it is done by conventional method. So itu mungkin antara caranya kita boleh cadangkan. Baik, ini antara beberapa peruntukan umum yang diletakkan apabila sebaik saja satu-satu perjanjian itu dibubarkan. Yang pertama berkaitan dengan perkara ini, hak bagi perkongsian yang telah dibubarkan disebabkan oleh berlakunya fraud ataupun salah nyataan. Bagi satu-satu perkongsian yang berlaku fraud atau salah nyataan, so where a partnership contract is rescinded on the ground of the fraud or misrepresentation of one of the parties, the party is entitled to rescind without registered under right, entitled to a lien on right of retention of the surplus of the partnership asset after satisfying the partnership liabilities for any sum of money paid by him for the purchase of share in the partnership and for any capital contributed by him. Nanti saya bacakan dulu. And is to stand in the place of the creditors of the firm for any payment made by him in respect of the partnership liabilities, and to be indemnified by the person guilty of the fraud or making the representation against all the debts and liability of the firm. So, apa yang nak disampaikan di sini? Apa yang nak disampaikan oleh section ni? 40, section 41. Section apa ni? Section 43, section 43. So, apa yang nak dinyatakan di sini ialah kalau satu-satu perjanjian itu dimasuki dan salah seorang rakan kongsi telah menggunakan sama ada misrepresentation atau fraud untuk mempengaruhi rakan kongsi yang lain masuk dalam perjanjian itu. So, artinya rakan kongsi yang lain itu sebenarnya dia masuk bukan atas dasar dia kehendaknya sendiri, tapi dia masuk disebabkan oleh ada lakunya elemen fraud. So, apa akan terjadi dalam perkongsian itu apabila berlaku pembubaran? So, kita kembali kepada kontrak. Apa yang berlaku apabila fraud atau misrepresentation berlaku? The contract becomes voidable. So, atau dia atas pilihan pihak atas pilihan pihak perkongsi yang ditipu tadi, dia boleh untuk menarik diri daripada meneruskan. Dan apabila dia menarik diri, artinya yang berlaku kat situ ialah digunakan perkataan ini, rescission. Apa beza rescission dengan termination? So, termination tadi berlaku apabila berlaku satu tempoh, dia nak berhenti di mana-mana. Tapi rescission itu maksudnya dia merujuk pada perjanjian yang memang tak pernah berlaku. So,
dia kembali kepada awal penubuhan tadi. Awal masa bila perjanjian itu berlaku. So itu decision. So itu yang disampaikan dalam kes ini. Artinya bagi kes seumpama ini, orang yang menjadi mangsa ni berhak untuk dibayar sepenuhnya seolah-olah perjanjian itu tak pernah berlaku atau tak pernah dimasuki. So saya rasa itu perkara yang tak sukar untuk kita fahami. Dan kalau katakan ada berlaku apa-apa hutang atau sebagainya dan dia tak ada maklum mengenai perkara itu, maknanya dia berhak pula untuk dibayar ganti rugi. So artinya perjanjian tu memang tak pernah berlaku lah. Artinya dia telah ditipu. Senang cerita, dia mangsa penipuan. Mungkin masa sekarang, zaman sekarang ni orang kata masa scam. So perkara ni boleh berlaku dalam satu-satu bentuk perjanjian, perniagaan, perkongsian. Ilustrasi ni agak straightforward dalam kes Sinanayake and Cheng. Ini merupakan kes daripada, walaupun dia all England report, tapi dia merupakan kes tempatan yang merupakan kes yang dibawa ke, bukan tempatan lah, kes Singapura. Kes daripada Singapura yang dibawa ke Privy Council. So apa yang berlaku ialah Sinanayake ni telah mendakwa. Dia telah dia telah menerima salah nyataan berhubung dengan satu bentuk perniagaan, iaitu dia menjalankan perniagaan sebagai jual saham, dan dikatakan bahawa bila dia masuk perniagaan itu dia akan mendapat keuntungan seolah-olah dia masuk dalam lombok emas begitu. Istilah yang digunakan ialah gold mine, lombok emas. Jadi kalau dia masuk dalam perniagaan itu dia akan pasti untung. So macam biasa dengar kan. Jadi dia pun masuk, dia bagi duit sehingga satu ketika baru dia sedar. Sebelum tu dia tak pernah tahu pun mengenai kedudukan akaun dan sebagainya. Sehingga satu masa baru dia sedar yang sebenarnya firma itu bukannya firma yang menguntungkan, tapi sebenarnya firma yang nak bankrupt. Jadi dia menuntut ganti rugi bagi semua jumlah wang yang telah dimasuki. Of course lah, daripada argument yang diberikan, kalau kita nak lihat sini, kita boleh tuduh dia kenapa kes ni sampai ke Privy Council. Kita boleh tuduh dia kembali kenapa dia tak buat semakan. Tapi hakikatnya perkara berkaitan dengan misrepresentation tu lebih kuat berbanding dengan duty dia untuk menjalankan semakan itu. Dan akhirnya mahkamah setujulah untuk menyatakan bahawa dia berhak untuk dibayar kembali dan diberikan ganti rugi bagi apa-apa kerugian. So itu satu daripada konsekuensi. Baik, kalau katakan tak ada berlaku sebarang bentuk salah nyataan ataupun fraud, so ini kedudukannya Seksyen 42. Antara kedudukan yang kita boleh lihat, apportionment of premium where partnership prematurely dissolve. Okey, nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu. Where one partner has paid a premium to another on entering into a partnership for a fixed term, and the partnership is dissolved before the expiration of that term, otherwise than the death of a partner, the court may order the repayment of the premium or of such part thereof as it is just, having regard to the terms of the partnership contract and to the length of time during which the partnership has continued, unless the dissolution is, in the judgment of the court, wholly or chiefly due to the misconduct of the partner who paid the premium, or the partnership has been dissolved by an agreement containing no provision for a return of any part of the premium. So, kalau perhatikan
section ini, section 42. Kalau kita perhatikan section ini, pertama perkataan premium ni apa makna dia? So what do you understand by premium? Premium ni merujuk pada satu jumlah yang lebih daripada yang sepatutnya. Contohnya kalau katakan seseorang tu mempunyai pengalaman dan mempunyai nama yang tersohor, katakan nak jadi lawyer, tapi dia dah ada nama. Jadi biasanya kalau kita gunakan nama dia, kita kena iktiraf dia punya premium. Jadi kalau katakan dalam perjanjian itu, dia sumbangkan RM20, tapi RM20 dia tu sama dengan RM2,000. Contohnya begitu. Jadi kita, artinya kat situ dia ada premium sebanyak lebih kurang 90% lah. Kalau dia bagi RM10, maknanya nilainya sebenarnya RM1,000. Begitu. Ini kaedah premium ni biasa berlaku dalam IPO ataupun initial public offering bagi syarikat-syarikat yang mula-mula untuk menyenaraikan share mereka di Bursa Malaysia. Saya nak pergi tafsirkan dulu apa makna premium ni. So bagi syarikat-syarikat ni, mereka bila jual share, satu share mereka nyatakan, katakan contohnya RM1 atau 10 sen atau sebagainya lah mereka. Tapi nanti bila sampai ke market, rupa-rupanya nilainya tu jadi naik. So kenaikan nilai itu, sebab tu dia mula disenaraikan, itu kita sebut dia sebagai premium. So bagi bagi kes perkongsian, perjanjian perkongsian, dia merujuk kepada keadaan di mana seseorang akan kongsi itu membayar bukan jumlah yang sebenarnya dia subscribe atau jumlah share yang dia dapatkan, tapi dia membayar hanya sedikit saja sebab disebabkan oleh premium tadi adalah berhubung dengan nama baiknya atau mungkin berhubung dengan perkara-perkara lain. Jadi share itu artinya dia berikan premium. So apabila seseorang tu dah membayar premium to another on entering into financial for a fixed term and the partnership is dissolved before the expiration of that term, otherwise than by the death of partner, the court may order the repayment of the premium. So kita lihat sini, bukannya ini untuk dinikmati oleh orang yang enjoy that premium, tapi kita nak katakan kepada orang yang kena bayar premium tu, orang yang kena membayar. Jadi kalau seorang rakan kongsi itu hanya bayar RM10, sedangkan yang rakan kongsi yang lain terpaksa membayar katakan RM100. Jadi ada selisih RM90 di situ. Dan katakan perjanjian itu sepatutnya berakhir 10 tahun, 5 tahun. Tapi yang berlaku ia tak sampai tempoh tu. Jadi tidak adil untuk orang yang membayar tu, kerana dia telah membayar premium, tapi hakikatnya dia tak dapat menikmati apa yang dibayar. Jadi kat sini, section 42 kata, dia berhak untuk dibayar balik. Dan mahkamah mungkin boleh tentukan sebanyak mana lah. Mungkin kalau tempohnya 3 tahun daripada 5 tahun, artinya hanya 60% saja. Yang 40% lagi kena bayar. Begitulah contohnya. Kena bayar dia balik. Contohnya begitulah ya. Tetapi, mungkin benda itu tak perlu untuk dibuat begitu, sekiranya laku itu adalah disebabkan oleh salah laku ataupun berlakunya ada perkara-perkara yang mungkin diletakkan dalam perjanjian yang menyebut bahawa premium tak perlu dibayar. So begitulah. So itu bagi kes kalau premium dibayar. Okey, itu seterusnya dalam kes 39. Right of a partner to notify dissolution. Ada beberapa section di sini yang saya dah tarik sebelum ni, saya tarik balik ke sini, kita bincangkan, kita lihat ya. The consequence of dissolution ini yang paling kita tidak mahu berlaku ialah kalau seolah-olah
kita masih lagi bertanggungan bagi firma yang kita dah tinggalkan. Kita tak mahu. So, kita tak mahu lagi rakan kongsi kita yang lain masih lagi boleh menggunakan nama firma contohnya untuk tujuan mendapatkan membuat liability baru. Yang mana kita boleh dibabitkan. Itu pun kita tak mahu. So, right of partner to notify dissolution on the dissolution of a partnership or retirement of a partner. Any partner may publicly notify the same or may require the other partners to concur for that purpose in all necessary or proper acts, if any, which cannot be done without his or their concurrence. So, apa yang disebut di sini? Seorang rakan kongsi itu berhak untuk mendapatkan kerjasama daripada rakan kongsi yang lain supaya pemberitahuan berkaitan dengan persaraan atau pembubaran perkongsian itu telah berlaku. So, katakan dalam kes ABC, C dah bersara, C berhak untuk mendapatkan kerjasama A dan B untuk memastikan bahawa rakan-rakan kongsi itu memberitahu ataupun mengambil tindakan yang sesuai supaya dia dimaklumkan kepada pihak ketiga yang dia bukan lagi rakan kongsi. So, itu maknanya kat sini lah. So, dia menjadi hak kepada dirinya untuk tidak lagi dibabitkan dalam apa-apa. Kita dah lihat sebelum ni Seksyen 38 semua kan, yang berkaitan dengan pemakaian mungkin sebelumnya Seksyen 16. Rakan kongsi yang bersara mungkin dianggap masih lagi rakan kongsi kalau dia gagal untuk melakukan perkara-perkara yang sepatutnya dia lakukan. Baik, kita pergi ke Seksyen 40 pula. Continuing authority of partners for purposes of winding up. After the dissolution of a partnership, the authority of each partner to bind the firm and the other rights and obligation of the partners continue notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the partnership and to complete transaction begun but unfinished at the time of the dissolution. So, apa yang dinyatakan dalam kes ni, apa yang disebutkan di dalam kes ni, apa yang dinyatakan dalam Seksyen 40 ni ialah berkaitan dengan kalau sesebuah perkongsian itu mungkin dalam proses untuk dibubarkan, pembubaran tu dah berlaku tapi proses pembubaran tu mengambil masa. Contohnya masih ada lagi projek atau transaksi yang masih tak selesai gitu atau ada perkara-perkara yang perlu untuk dimuktamadkan, kalau tak nanti dia tergantung dan sebagainya. Jadi itu yang disebut kat sini. Jadi kalau ada perkara-perkara yang telah menjadi sebahagian daripada autoriti seseorang partner, contohnya untuk sign check atau buat pengeluaran wang atau sebagainya untuk tujuan perniagaan perkongsian sebelum ni, kalau benda-benda itu berlaku, artinya benda kuasa-kuasa itu masih lagi boleh diteruskan selagi mana tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan urusan yang tak selesai itu. Dan ini diputuskan dalam kes Chartered Bank and Yong Chan ni. Dia berkaitan dengan kuasa seorang rakan kongsi untuk menandatangani buku cek. Cuma dalam kes ni apa yang nak dipertikaikan ialah adakah dia ni berhubung dengan perniagaan yang masih lagi belum selesai ke atau transaksi lain. So, tapi nak dinyatakan di sini kuasa itu memang ada dan kuasa itu memang diberikan di bawah Seksyen 10, Seksyen 40.
Okey. Ini proviso dari section tadi. The firm is in no case bound by the acts of a partner who has become bankrupt. But this provision does not affect the liability of any person who has, after the bankruptcy, represented himself or knowingly suffered himself to be represented as a partner of the bankrupt. So, kita kan tahu kalau seseorang akan kongsi itu bankrupt, dia menjalankan lagi kuasa dia. Hakikatnya orang bankrupt tak boleh untuk memasuki apa-apa transaksi. Tapi masalahnya di sini, kalau kebankrapan itu tidak dimaklumkan kepada pihak yang berurusan dengan perkongsian. Dan kalau kita pun mungkin tak tahu seseorang itu dah bankrupt ke belum atau sebagainya. Jadi untuk orang lama, artinya orang yang sedia telah berurusan. Orang yang memang telah ada transaksi yang masih lagi pending, belum selesai. Orang-orang ni layak untuk dimaklumkan secara spesifik bahawa dia bukan lagi bahawa dia sepatutnya bukan lagi boleh bertindak. Walaupun bankrupt itu satu alasan lain, hakikatnya dia kena diberitahu bahawa firma itu telah dibubarkan. So itu yang nak disampaikan di sini. Hanya berhubung dengan kes tiada capacity tadi. So the consequence of dissolution of partnership ni ada beberapa kes juga lain yang kita boleh bincangkan tapi sebenarnya apa yang kita dah bincangkan tadi berkaitan dengan beberapa peruntukan tadi agak jelas. Mungkin masih ingat lagi kes Patirana ni apa yang berlaku. Mereka menjalankan perniagaan stesen minyak. Patirana namanya sama tapi mereka tak ada hubungan. Mereka menjalankan perniagaan stesen minyak. Kemudian tu salah seorang memberikan notis. Notis tu berlaku dalam masa 3 bulan. So artinya dalam tempoh 3 bulan tu barulah perkongsian itu bubar. Jadi sementara perkongsian belum bubar, maknanya perkongsian lama tu masih wujud. Tapi salah seorang rakan kongsi telah bertindak seolah-olah perkongsian itu sudah terbubar sepenuhnya dan dia masukkan banyak arrangement dan dia telah buat banyak duit, keuntungan. Jadi soalannya kat sini kan, adakah bagaimanakah kedudukan keuntungan? Sebenarnya kita kata dia di bawah duty of a partner kan. Duty of partner to be honest. Dia kena memberitahu setiap, dia kena mengaccountkan setiap setiap daripada transaksi perkongsian. Dia kena mengaccountkan apa-apa keuntungan yang didapat dan sebagainya. Jadi dalam kes ni terpakai jugalah untuk kes berkaitan dengan pembubaran. Artinya dalam tempoh pembubaran tu selagi mana pembubaran tu belum berlaku, semuanya perlu diaccountkan kembali kepada rakan kongsi yang sepatutnya. Okey. Kat sini ada beberapa kes. Saya mungkin akan pergi salah satu daripada kes-kes ni. Kita ambil Barclays Bank ni, Trust Company Limited and Bluff ni. Okay, dia berkaitan dengan a father and a son. Dia anak dan bapanya menjalankan perniagaan dalam bentuk peladangan dan apabila bapanya meninggal, anaknya tu tadi masih meneruskan dan dia telah berbincang dengan waris-waris yang lain untuk membeli father's share ataupun bahagian share bapanya tadi. Tapi dia gagal buat begitulah. Dan apa yang dia buat bila dia meneruskan perniagaan itu,
perniagaan itu telah menikmati banyak keuntungan, dan sekarang mereka tanyalah mengenai bahagian mereka dalam perkongsian itu. Of course dia kena accountkan. So dia kena accountkan bagi setiap sen yang dia telah perolehi selagi mana perkongsian itu belum dibubarkan, belum lagi di-accountkan sepenuhnya. Sebab dalam Seksyen 44 tu ia berkaitan dengan akaun perkongsi yang masih yang perlu. Okey, Seksyen 45. The consequence of dissolution bagi Seksyen 45 ia berhubung dengan retiring of business partner share to be a debt. So, subject to any agreement, the amount due from surviving or continuing partners to an outgoing partner or the representative of the deceased partner in respect of the outgoing deceased partner is a debt accruing at the date of the dissolution or death. Apa yang disampaikan di sini ialah kalau ada rakan kongsi yang telah memberikan pinjaman kepada perkongsian mereka, kita gambarkan beginilah, dia telah mendahului duit untuk urusan perniagaan. So kalau berlaku kematian atau berlaku persaraan atau sebagainya, jadi wang yang dia dahulukan itu akan jadi hutang. Hutang yang perlu dibayar kepada dia lah. So lebih-lebih lagi kalau berlaku kematian. So artinya mereka perlu untuk membayar bagi hutang yang telah didahulukan tadi. Baik, sekarang menjadi soalan, bagaimana kita nak menentukan hierarki, ranking bagi tuntutan-tuntutan yang berlaku terhadap harta perkongsian. So, harta perkongsian tadi artinya harta yang ditinggalkan oleh para perkongsi sewaktu berlaku pembubaran. Sedangkan dalam masa yang sama ada pelbagai tuntutan. So, bagaimana kita nak tentukan? Bagaimana cara nak menentukan? So, in settling accounts between the partners after a dissolution, the following shall be observed. So, yang pertama, losses, including losses and deficiency of capital, shall be paid first out of profits, next out of capital, and lastly, if necessary, by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share profits. Baik, untuk menentukan sebanyak mana kita nak menanggung kerugian, so pertama kita nak melihat di sini ialah yang naklah dibayar. Kalau ada profit kita tolak dulu. Kemudian tu kita tolak pula modal, dan last sekali ialah berdasarkan kepada bahagian sejauh mana dia nak berkongsi keuntungan. Jadi berkongsi keuntungan dan berkongsi kerugian, artinya dia kena samalah. Sebelum ni 10%, keuntungan yang dia kongsi katakan 10%, kalau rugi pun 10%, begitulah. Artinya dia kena selari. So kalau Seksyen 46 ni menentukan yang A di sini ialah bagaimana nak menentukan losses, ialah dengan cara kita bayar mengikut keuntungan kalau ada, ataupun capital kalau ada, ataupun individually. Dan kita kena ingat di sini ini perkongsian, kemungkinan dia akan menyebabkan dia kena bayar dengan duit poket dia sendiri. So dia kena bayar dengan duit poket dia sendiri. Dia tak boleh bayar dengan menggunakan, dia tidak boleh kata bahawa hutang tu tak perlu dibayar sebab ni hutang perniagaan. Tak boleh. Sebabnya dalam perkongsian dia tak ada konsep legal entity ataupun yang menjadikan sesuatu liability itu terhenti disebabkan oleh dia menjadi milik syarikat atau milik perniagaan. So itu kelemahan dalam perkongsian. Jadi losses tu akhirnya nanti mungkin akan pergi kepada dirinya sendiri, hartanya sendiri.
Okay, bagaimana pula asset? The asset of the firm, including the sum, if any, contributed by the partners to make up losses or deficiency capital, shall be applied in the following manner. Pertama, in paying the debts liability of the firm to person who are not the partners. Okay, saya bacakan dulu. In paying to each partner ratably what is due from the firm to him for advances as distinguished from capital. Saya bacakan dulu. In paying to each partner ratably what is due from the firm to him in respect of capital, and the ultimate residue shall be divided among the partners in the proportion in which profits are divisible. So, kita lihat sini. Kalau ada aset, pertama kita nak tentukan aset itu ada kat situ mengandungi apa-apa hutang ke tidak. Kalau tak ada hutang, artinya kita akan bayar pula hutang kepada pihak luar. Hutang ni ada dua. Hutang tu kepada pihak luar ataupun hutang tu kepada sesama rakan kongsi. Jadi yang itu kena disettlekan dulu, dan kalau tak ada barulah boleh diagihkan sesama mereka. Dan dia mengikut rate yang mana kita setuju lah. Mengikut rate kita telah persetujui bagaimana keuntungan itu diagihkan sesama rakan kongsi. So itu cara kaedah bagaimana akhirnya sesebuah perkongsian itu mungkin dapat menikmati sama ada pulangan keuntungan atau sebagainya. Kita kena ingat bahawa dalam perkongsian tadi, perkongsian itu tak semestinya perkongsian at will. Dia boleh jadi perkongsian disebabkan oleh berakhirnya satu-satu projek ataupun undertaking. Katakan ada satu projek itu tak tamat, macam mana kita nak agih keuntungan? Inilah caranya. So itu yang disarankan di dalam session ini. Daniel Jafri, ada soalan? Assalamualaikum Dr. Prof. Ya. Kalau macam dia punya kontrak pada asalnya, dia tak ada cakap pun kalau kerugian nak bahagi macam mana. Macam mana dia nak, kalau dia wind up, macam mana dia nak bahagi kerugian tu? Sebab tu, terima kasih soalannya. Sebab tu dia nyatakan di sini, cara nak mengagihkan kerugian itu ialah kita dengan cara melihat kepada bagaimana kita mengagihkan keuntungan. So, bagaimana cara kita mengagihkan keuntungan? Kalau kita lihat balik section 26 dulu, diagih secara sama rata. Kalau tak benarnya tak disebutkan di dalam perjanjian. Artinya cara mengagih keuntungan yang terbaik ialah mengagih secara sama rata. Begitu juga dengan berlaku kerugian. Artinya kita gunakan terma yang sama. Artinya untuk profit ni bukan selalu dapat. Artinya untuk profit tu boleh ditukar kepada losses. Sama artinya. Jadi kalau di situ kalau kita rugi atau untung, agih sama ikut bagaimana yang mereka letakkan. Sama ada dia, sebab tu dia letakkan di sini. Section 46 ni adalah untuk memberikan panduan supaya sesuatu aset itu diagihkan mengikut apa yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan mengikut ranking di sini. So itu cara dia. Okey. Dalam kes Green and Herzog, apa yang berlaku ialah dia berhubung dengan seorang rakan kongsi yang telah memberikan pinjaman kepada firma, dan dia telah memberikan pinjaman pada firma, tapi yang sedikit peliknya dia tak menggunakan ranking dalam section 46 ni. Sebaliknya dia nak dapatkan judgment debt. Untuk judgment debt tu dia nak dapatkan peristiharan mahkamah supaya dia dapat dibayar bagi jumlah yang telah dia berikan.
So maknanya dia nak melangkau di sini. Kalau ikut Seksyen 46 ni, nombor satu kita kena bayar apa dulu? Hutang. Kita kena bayar hutang dulu, lepas bayar hutang barulah kita boleh tuntut. Tapi kat sini dia nak buat straightforward. Dia nak dapatkan bayaran tu daripada harta peninggalan yang ada dalam perkongsian. Of course tak boleh, sebab jawapannya di sini kalau ikut Seksyen 46 ni kita kena dahulukan dulu kepada pembayaran para pemiutang. So mereka perlu didahulukan sebab mereka orang luar dan ini orang dalam. Dan mengenai Ghana Amore ni, ini kembali pada soalan Daniel tadi juga. Katanya kalau kalau dia tidak tetapkan bagaimana cara untuk perjanjian itu tak sebut mengenai bagaimana cara kerugian itu nak ditanggung, akhirnya cara untuk melihat kerugian itu akan disandarkan kepada cara bagaimana keuntungan ditagihkan. So ini memang dalam sebenarnya interpretasi pada seksyen ini kembali dan dalam seksyen ini sebenarnya diletakkan dengan lebih jelas ni bahawa kalau keuntungan kerugian itu nak ditanggung, dia melihat bagaimana cara keuntungan diagihkan. So kalau kita lihat seksyen 46 dan seksyen 41 ni boleh dibaca bersama. Seksyen 46 ni berhubung dengan ranking, bagaimana kita nak menentukan aset perlu diagihkan. Dan seksyen 41 pula dia merujuk kepada rights, hak para perkongsi untuk memastikan bahawa harta perkongsian itu akan digunakan mengikut cara yang ditetapkan. Seperti mana cara yang telah ditetapkan di bawah seksyen 46 tadi. So in the dissolution of a partnership, every partner is entitled as against the other partners to have the property of the partnership apply in payment of the debts and liability of the firm, and to have the surplus asset after such payment applied in payment of what may be due to the other partners respectively. So after deducting what may be due from the other partners, and for that purpose any partner is representative may on the partnership apply to the court to win the affairs of the firm. Kalau kita baca seksyen 41 ni, sebenarnya apa yang disebut itu ialah hak untuk memastikan seksyen 46 itu dilaksanakan. Begitulah sebenarnya caranya bagaimana kita menginterpretasikan seksyen 41 ni. Baik. Ini ada perkara-perkara lain pula yang kita boleh jangkakan berlaku. Pertama, pelantikan receivers ataupun receivers and managers. So, siapa receiver dan siapakah receiver and manager ni? Dia dua orang yang berbeza sebenarnya. Tapi peranannya hampir sama. Baik, apa yang berlaku? Kebiasaannya kalau sesebuah apa saja hutang yang dibuat, hutang itu biasanya akan dijamin dengan charge. Dan kalau charge dibuat, kalau kita ada membuat charge, kita akan melantik receiver. Tetapi receiver juga boleh dilantik, pihak receiver, orang penerima juga boleh dilantik untuk menguatkuasakan pembayaran kepada hutang sewaktu berlakunya pembubaran. So itu receiver lain. Receiver dalam konteks yang kita boleh fahami di sini. So receiver itu dilantik berasaskan kepada satu perintah, dikatakan sebagai perintah penerimaan, receiving order. So pihak pemiutang walaupun dia mungkin tidak ada charge, tapi dia boleh untuk memohon kepada mahkamah supaya sewaktu pembubaran receiver dilantik untuk membayar hutang-hutangnya. So itu namakan receiving order. So apa yang berlaku kalau receiver ni dilantik,
Baik, tadi saya tak jelaskan receiver and manager. Manager ni pula ialah bertindak bagi pihak firma yang telah dibubarkan tadi. So, biasanya orang yang sama. Receiver tadi berlaku selepas perintah receiving order. Dia mengambil alih firma dan apa yang dibuat ialah dia nak agihkan balik duit ataupun harta firma itu kepada penerimanya mengikut Seksyen 46. Tapi kemungkinan besar sewaktu perintah ni dibuat, ada perkara-perkara transaksi-transaksi yang masih belum selesai. Jadi bagaimana kita nak meneruskan transaksi itu hanya boleh dilakukan apabila ia berlakunya pelantikan receiver and manager. So, the continuing authority of the partners may be taken away by the court if the parties fall out or by special grounds are shown. Or the trustees in bankruptcy or bankruptcy partner either by the payment of a receiver to get into the outstanding assets or receiver manager to conduct the entire winding up. So, nak diceritakan di sini, sebaik saja pelantikan yang berlaku, susulan daripada perintah receiving order tadi, maka semua kuasa-kuasa yang ada pada perkongsi, kalau kita ingatkan tadi Seksyen 41 kan, dia ada kuasa kan, contohnya nak sign check dan sebagainya. Kuasa-kuasa itu akan dengan sendirinya ditarik. Kuasa-kuasa itu dah tak ada lagi pada rakan-rakan kongsi yang sedia ada. So, kuasa-kuasa itu akan kali ini berpindah sepenuhnya akan dipindahkan kepada receiver and manager. Dan ada beberapa perkara lain yang kita mungkin menjadi pertikaian. Apakah yang dimaksudkan dengan harta tadi? So, termasuk dalam pertikaian yang selalunya berhubung dengan harta ialah goodwill. Goodwill ataupun nama baik, apa maknanya? Inilah dia maknanya. Reputasi dan juga hubungan yang telah terbina sekian lama, itulah kita selalu akan rujuk kepada sebagai goodwill. Sebab kenapa kita akan ulang pergi kepada satu tempat tu, kalau kata makanannya sedap, itulah dia. Artinya dia telah membina. Contohnya macam seseorang dikenali kerana dia tu pandai buat ini. So, kerana dia pandai menyanyi. So, hakikatnya pandai menyanyi itu salah satu asetnya yang menjadikan dia dikenali. Dan dia dikenali itu dengan apa? Nama. So, itu dah di goodwill. So, kita takkan rujuk dia sebagai si Anu lagi atau si siapa tadi tu lah. Kita akan kalau katakan dia tak ada nama pun, kita akan sebut dia dengan nama panggilan. Kita akan berikan dia nama. So, begitulah. So, itu juga merupakan harta dalam pembagian perkongsian. So, bagaimana cara kita nak tentukan? Kita kena berikan nilai lah kepada intangible asset ini. So, intangible asset ini perlu dah diberikan penilaian di dalam kes di mana sesuatu perniagaan itu dibubarkan. Baik, saya rasa ini dulu. Mungkin ada satu lagi perkara. Mungkin dalam perjanjian tu ada covenant ataupun ada bentuk-bentuk larangan yang mana kita tak boleh gunakan nama baik, kita juga tak boleh gunakan contohnya apa-apa bentuk-bentuk, kita tak boleh gunakan apa-apa yang kita perolehi daripada rakan kongsi, sesama rakan kongsi. So, kalau kita nak gunakan, kita kena dapatkan kebenaran dan sebagainya. Jadi, itu merujuk kepada goodwill juga tadi.
So itu yang menjadi selalu pertikaian yang paling tak mudah untuk diselesaikan. Sebabnya kadang-kadang goodwill itu berlaku disebabkan oleh kita bina bersama satu nama tu. Kita bina bersama. Nama ni kadang-kadang dia tak boleh hasil, dia terhasil daripada kehasil penak jerih beberapa orang yang terlibat. Saya kena bagi contoh jugalah. Kalau tidak nanti tak nampak. Contoh kita nak ambil nama Mercedes-Benz. So Mercedes dan Benz adalah dua orang yang berbeza. Contohnya begitu ya. Kita ambil nama jenama lah ya. Contoh Tag Heuer. Itu pun ada dua orang yang berbeza. So Hewlett Packard. Itu artinya dua orang yang berbeza yang membentuk satu. Artinya kalau kita nak gunakan nama baik itu, artinya nama baik itu mestilah hasil nama baik itu mestilah dibayar. So kita kena bayarlah kepada yang orang yang nak menggunakan seterusnya, dan orang yang nak meninggalkannya itu kenalah dibayar, orang yang menggunakan membayar, begitulah. So saya rasa itu mengakhirilah kita punya perbincangan berkaitan dengan perkongsian. So pada minggu hadapan kita akan tumpukan hanya kepada PLT, perkongsian liability terhad. Perkongsian liability terhad ni adalah sebenarnya sebuah syarikat lah. Dia entiti yang berasingan, tapi dia mempunyai ciri-ciri perkongsian. Jadi dia tak lain, dia bolehlah juga kita katakan seolah-olah dia menjadi satu pengenalannya kepada undang-undang syarikat. So undang-undang syarikat sebenarnya lebih relevan untuk dibincangkan dengan lebih mendalam. Sebabnya kebanyakan entiti perniagaan sekarang adalah syarikat. So kita akan lihat nanti, dan undang-undang syarikat sebenarnya nanti akan dibincangkan hanya di semester selepas break nanti. So itu akan bersama dengan Dr. Ahmad lah untuk semester ini. So kamu akan dapat gambaran what is a company and what is a partnership. So kenapa kita kena lihat juga partnership? Sekurang-kurangnya kena tahu mengenai evolusi bagaimana dia berlaku. Dan di tengah-tengah tu kita akan ada berlakunya pula PLT. So PLT ni sebenarnya datang kemudian. Tapi PLT mengisi ruang di tengah-tengah di antara perkongsian dan juga syarikat. Okey, so sementara itu ada soalan tak? Kita ada beberapa minit lagi tinggal. Ada soalan? So Prof, PLT kita belajar minggu bila? PLT minggu hadapan. Ya, PLT kita hadapan. Masih dengan saya. Tapi kita akan lihat artinya peruntukan-peruntukan itu sekali lalu dia menyerupai undang-undang syariah, undang-undang perkongsian, tapi berbeza kerana dia adalah entiti yang berasingan. Jadi sebagai entiti berasingan, pertama perkongsi tak perlu untuk menanggung secara peribadi hutang piutang perniagaan. Itu satu bentuk perbezaan yang sangat signifikan. So itu nanti kita akan lihat berbanding dengan perkongsian biasa. So, tapi ada juga kelemahan. So, nanti kita lihat bagaimana perbincangannya nanti. So ada soalan lain? So sejauh ini kita dah melihat bagaimana ia bermula dan akhirnya dibubarkan. So yang penting di sini ialah kita kena faham setiap kali melihat kepada peruntukan-peruntukan di bawah atap perkongsian, kita kena faham juga bahawa cara interpretasi itu akhirnya nanti bukan sahaja kena mengenai apa yang telah diputuskan, apa yang terletak di dalam ayat-ayat yang membentuk salah satu section itu, tapi kadang-kadang ia
banyak bergantung kepada interpretasi yang mungkin akan dipengaruhi oleh realiti, bagaimana bisnes dijalankan, dan bagaimana pihak ketiga mungkin harus dilindungi. So begitu akhirnya yang kita kena tentukan. So tak ada soalan, betul? Kalau tak ada soalan, nantinya kita akan sambung perbincangan kita minggu hadapan. Dan jangan lupa minggu yang ke-7 adalah minggu berkaitan dengan kuis. So maklumat mengenai kuis akan saya sampaikan lanjut nanti pada minggu hadapan. So tapi tajuk yang saya akan masukkan adalah tajuk yang kita bincangkan sehingga minggu lepas. Yang minggu ni kita tak perlu untuk bincangkan, untuk saya tanyakan dalam kuis. Okay, so kalau tak ada, terima kasih. So kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Okay, kita boleh untuk bersurai. Terima kasih, Prof. Thank you. Terima kasih, Prof. Sama. Terima kasih, Prof. Sama. Thank you, Prof. Thank you. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you, Sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.